Ketua Eksekutif PSN, Yang Berusaha Encik Azadin Naftasir, Ketua Pegawai Eksekutif AKPK, wakil-wakil dari Kementerian Kesihatan Malaysia, rakan-rakan kolaborasi strategik dari hospital kerajaan dan swasta, barisan pengurusan BSN, barisan pengurusan AKPK, rakan-rakan media, para tamu seputar serta hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke majlis pelancaran kempen Do It for Baby dan PSN My First. Untuk memulakan majlis kita pada petang ini, marilah kita sama-sama memohon doa bagi memperolehi keberkatan agar majlis yang akan berlangsung sebentar nanti berjalan dengan lancar dan sempurna. Hadirin sekalian, kita mulakan majlis kita dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang dirahmati, dan perpisahan kami selepas ini nanti perpisahan yang terpelihara. Dan janganlah Engkau biarkan, Ya Allah, apa yang ada pada kami, juga mereka yang bersama kami, penderitaan dan kegagalan. Curilah rahmat-Mu ke atas majlis pelancaran pada hari ini, dan berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Kami juga memohon perlindungan daripada-Mu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami, dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepada-Mu. Kepada-Mu jua kami serah segala urusan kami. Lindungilah umat-umat-Mu daripada segala dugaan dan bencana, serta wabak penyakit, termasuk COVID-19 yang dihadapi kini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, sebelum kita memulakan majlis kita pada petang ini, kita saksikan terlebih dahulu tayangan video keselamatan bangunan auditorium ini. Sama-sama kita saksikan. Tuan-tuan dan puan-puan, sila beri perhatian kepada taklimat keselamatan ini. Taklimat keselamatan ini mungkin berbeza dengan playlist atau lokasi lain. Sekiranya terdengar loceng atau amaran kecemasan, sila bertenang dan jangan panik. Tunggu arahan dari pegawai kecemasan. Sila perhatikan tanda keluar yang diletakkan pada pintu keluar dan bergerak keluar melalui pintu kecemasan. Anda dilarang menggunakan lift, sila turun menggunakan tangga kecemasan di setiap pintu kecemasan. Pintu kecemasan di dalam auditorium ini terletak di sudut bahagian belakang auditorium. Seterusnya, anda dikehendaki berkumpul di tapak perhimpunan Zon B. Tertera pada paparan adalah nombor talian untuk dihubungi jika berlaku kecemasan. Semoga taklimat keselamatan ini dapat memberi anda panduan tentang tata cara menghadapi situasi kecemasan. Sekian, terima kasih. Hadirin sekalian, untuk makluman semua, majlis kita pada hari ini dapat disaksikan secara langsung oleh semua cawangan-cawangan utama BSN di seluruh negara. Bukan itu sahaja, majlis ini juga ditayangkan secara langsung menerusi Facebook Live BSN Malaysia dan Facebook Live AKPK. Para hadirin sekalian, bagi meneruskan acara pada hari ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berbahagia Datuk Yunus Abdul Ghani, Ketua Eksekutif PSN, untuk menyampaikan ucapan. Persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Muhammad Syafiq bin Abdullah, Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan Kementerian Kesihatan Malaysia, yang berusaha sahabat saya Tuan Haji Azadin Al-Tasir, Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit Abbreviation di AKPK, wakil-wakil dari Kementerian Kesihatan Malaysia, rakan-rakan kolaborasi strategik dari hospital kerajaan dan juga swasta, barisan pengurusan AKPK, DSN dan rakan-rakan media, para tetamu jemputan yang saya hormati sekalian. Pertama sekali, saya bagi pihak DSN ingin mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Datuk Muhammad Syafiq bin Abdullah, Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan Kementerian Kesihatan Malaysia, yang sudi meluangkan masa untuk berada di Wisma DSN bersama-sama dengan kita pada petang ini. Untuk pengetahuan para hadirin sekalian, majlis pelancaran pada hari ini mematuhi setiap aspek SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, terutama sekali penjarakan sosial, keselamatan semua pihak sentiasa menjadi keutamaan kami di Bank Simpanan Nasional. Bagi pihak DSN, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak AKPK yang juga merupakan pencetus idea ini, dan Kementerian Kesihatan atas jalinan usaha ini yang merupakan satu milestone kepada Bank Simpanan Nasional, terutamanya dalam menggalak tabiat menabung sejak dari usia muda, sekaligus membentuk generasi yang bijak menguruskan kewangan. Tentu sekali ini merupakan institusi yang hanya satu saja yang ada nama simpanan. So kalau untuk menyimpan, simpanlah di BSN, jangan fikir daripada bank-bank lain. BSN sememangnya komited untuk melaksanakan mandat yang telah dipertanggungjawabkan oleh kerajaan, iaitu menggalakkan simpanan dalam kalangan rakyat Malaysia. Di samping itu juga DSN turut berusaha untuk terus memperkasakan rangkuman kewangan rakyat Malaysia dengan memberi akses perbankan yang meluas melalui rangkaian cawangan dan perkhidmatan yang berbagai. Sebagai sebuah bank yang fokus untuk menggalakkan orang ramai menyimpan, kami juga menyediakan instrumen kewangan yang berkaitan seperti DSN Sijil Simpanan Premium atau selalunya disebut SSP, dan BSN Smart Junior. Kesemua produk ini secara tidak langsung mengukuhkan peranan BSN dalam menunaikan mandat tersebut. Satu lagi promosi yang perlu saya buat, semua para hadirin yang masih belum menyimpan di dalam sijil simpanan premium, silakan ke kaunter kami di depan nanti sebelum pulang. Ya. Manalah tahu rezeki, kalau saya tiap bulan kita bagi RM1 juta tunai, itu bukan ada tempat lain. Kan, dah hujung tahun dan itu 2 juta. Itu selain bantuan macam kita bagi. Kita ni memang kata orang tu itu generous lah dalam memberikan imbuhan pada penyimpan kita. So jangan lupa pesanan saya sekali lagi, sila ke kaunter kami di depan untuk menyimpan mana-mana yang ada lah. Okey, hari ini BSN meneruskan mandat dan tanggungjawab kami melalui pelancaran kempen Duit for Baby. Can be duit ataupun do it for baby. Either way. Dan juga BSN My First secara serentak. Kempen dengan kerjasama AKPK ini diperkenalkan bertujuan untuk membantu ibu bapa memulakan simpanan anak-anak mereka, lebih-lebih lagi pada waktu mencabar pada ketika ini. Objektif utama Bank Simpanan Malaysia objektif utama BSN My First adalah untuk meningkatkan penglibatan penyimpan dari usia muda seawal 1 hari sehingga peringkat prasekolah dan tadika melalui pelbagai aktiviti promosi yang dijalankan oleh Bank Simpanan Nasional. Pelbagai pelanggan bukan sahaja dapat menikmati kadar keuntungan yang menarik apabila menyimpan dengan BSN My First, malah mereka juga berpeluang memenangi hadiah lumayan apabila menyertai kempen ini hanya dengan deposit minima RM50 sahaja Malaysia.
Melalui kolaborasi di antara AKPK dan BSN, pendekatan pelaksanaan modul secara atas talian akan disampaikan di hospital awam dan swasta serta melalui media sosial. Modul ini antara lain menyentuh tentang matlamat kewangan, bajet, pengurusan aliran tunai, kos perbelanjaan bayi serta perlindungan dan perancangan untuk pendidikan anak-anak. Hadirin yang saya hormati sekalian, mengambil kira literasi kewangan yang rata-ratanya belum begitu tinggi di kalangan rakyat Malaysia, diikuti dengan disiplin kewangan yang perlu diperkukuhkan, pendedahan pada ilmu pengurusan kewangan secara lebih mendalam dan komprehensif perlu diberikan kepada golongan ibu bapa muda bagi mengukuhkan kedudukan kewangan institusi keluarga itu sendiri. AKPK dan Bank Simpanan berkongsi objektif yang sama bagi membantu memenuhi keperluan perkembangan ekonomi dan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat, terutamanya ibu bapa muda mengenai perancangan kewangan ketika memulakan sebuah keluarga. Apabila BSN memupuk tabiat menabung dan menyimpan dalam kalangan rakyat Malaysia, AKPK pula menekankan mengenai kepentingan pengurusan kewangan dalam kehidupan seharian mereka. Melalui jalinan kerjasama strategi ini, AKPK dan Bank Simpanan berhasrat untuk menggalakkan setiap rakyat Malaysia untuk menyimpan dengan produk yang inovatif seperti BSN My First bagi menjamin masa depan anak-anak serta masa yang sama membentuk masyarakat yang lebih celik kewangan. Sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada pihak AKPK dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Harapan kami di BSN agar kerjasama ini akan mengeratkan lagi hubungan sedia ada dan semoga kita berpeluang untuk meneroka kolaborasi lain pada masa akan datang. InsyaAllah sebelum saya mengakhiri ucapan, saya ingin menyeru hadirin sekalian untuk sama-sama menjaga kesihatan. Kita jaga kita. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Datuk. Seterusnya majlis menjemput yang berbahagia Datuk Syafiq bin Abdullah, Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menyampaikan ucapan beliau. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada saudara Pengerusi Majlis, Lembaga Datuk Yunus Abdul Ghani, Ketua Eksekutif Bank Simpanan Nasional BSN, Abarusa Encik Azadin Nah Tasir, Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK, Barisan Pengurusan BSN AKPK, kanan dari KKM, wakil dari Hospital Tengku dan juga Badan Perkembangan Datin Sri Asmah di sini, ya, dan juga dari jemputan sebagai datuk, datin, para hadirin yang saya hormati sekalian. Dahulu saya ingin mengucapkan tinggi-tinggi penghargaan kepada agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK dan Bank Simpanan Nasional yang kerana menjemput pihak KKM untuk melancarkan kempen Do It for Baby pada hari ini. Tapi saya bagi pihak KSU lah, Datuk Seri Chen George Min, mohon maaf lah bagi tak dapat hadir, beliau tak dapat hadir dan beliau wakilkan saya untuk menyertai acara yang agak relevan masa kini, ya. Dan saya mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada AKPK. Beri satu tepukan kepada kita ramai dan BSN atas komitmen untuk bantu meningkatkan literasi kewangan rakyat melalui kempen seperti ini. Ya,
Saya dimaklumkan bahawa kempen ini melibatkan pembangunan modul pendidikan kewangan secara dalam talian. Maklumlah COVID-19 talian, dan memberikan insentif kepada ibu bapa untuk membuka akaun simpanan anak-anak mereka bersama BSN My First. Kempen cara bersama ini dilihat dapat membantu ibu bapa dalam membuat keputusan dan perancangan kewangan yang tepat dalam proses membesarkan anak-anak mereka serta memupuk tabiat menyimpan semenjak mereka kecil lagi. Hadirin yang saya hormati sekalian, seperti sedia maklum, antara fokus KKM kini telah meningkatkan kesedaran mengenai kesihatan mental dan berbagai aspek lah, isu COVID, non-communicable disease dan sebagainya. Dan KKM juga tengah melihat salah satu aspek bukan penyakit lama ni, penyakit dah lama dah, tapi agak meningkat ya, iaitu berkaitan dengan kesihatan mental di kalangan rakyat Malaysia. Ya. Pada tahun 2019, KKM telah mengeluarkan laporan yang antara lain mendapati hampir 424,000 kanak-kanak mengalami masalah kesihatan mental, yang mana 9.2%, 9.2% adalah daripada pendapatan isi rumah B40, bawah 40. Ya. Dan meramalkan bahawa penyakit mental boleh jadi masalah kesihatan terbesar dalam negara selepas penyakit lain, ya, kalau tidak ditangani. Ya. Oleh itu, KKM melihat kenaikan 2 kali ganda prevalent masalah kesihatan mental sepanjang 10 tahun. Dan antara faktor-faktor mungkin menyumbang kepada kenaikan ini ialah masalah atau krisis kewangan, ya, tiada pekerjaan, stres pekerjaan, isu permasalahan keluarga seperti masalah hubungan, penceraian, kurang kemahiran keibubapaan, keganasan, penyalahgunaan substan dan faktor persekitaran. Laporan kaji selidik oleh AKPK yang dijalankan pada tahun 2018 mengenai financial behaviour and state of financial well-being of Malaysian working adults turut menunjukkan bahawa lebih 41% pekerja dewasa Malaysia memberi indikasi bahawa tekanan kewangan mempunyai kesihatan mental dengan 3 faktor utama, ialah masalah kos sara hidup yang tinggi, komitmen kewangan yang tinggi dan beban hutang yang tinggi. Agak membimbangkan bahawa laporan AKPK ini mendedahkan 2 daripada 10 pekerja dewasa Malaysia tidak mempunyai simpanan, bahkan tidak mempunyai RM1,000 sebagai dana kecemasan, dan hampir 3 daripada 10 perlu meminjam untuk membeli barang keperluan. Bayangkan, ya. Oleh manapun di pihak Kementerian KKM charge pendaftaran dan perkhidmatan perubatan amalah minimum RM1 dan RM5 saja. Ya, KKM membelanjakan hampir 30 bilion ringgit, ya, setahun untuk memberi perkhidmatan kesihatan. Ya, dan perkhidmatan kesihatan di Malaysia adalah antara yang terbaik di dunia. Ya, beri satu keputusan kepada kerajaan untuk membantu kesihatan di kalangan rakyat jelata. Dan ini amat jelas apabila masa COVID-19, di mana barisan hadapan, ya, di KKM, oleh pasukan-pasukan yang lain, ATM, polis, dan semua bekerja berganding rapat dengan rakyat jelata untuk menjayakan satu misi yang bahawa kita mesti menangani masalah wabak COVID. Ya. Jadi kita juga telah melihatlah banyak kemudahan-kemudahan kita sediakan untuk rakyat, terutamanya untuk menangani masalah-masalah kemasyarakatan. Dan begitu juga kita lihat, ya, apabila kita sediakan hotline di kebajikan masyarakat, hotline di KKM, kita sentiasa mendapati panggilan-panggilan, ya, begitu banyak, ya, meningkatlah, ya, terutamanya sejak perintah kawalan pergerakan dimulakan pada pertengahan bulan Mac, dan masalah kewangan dicatat sebagai salah satu masalah umum
yang dilaporkan oleh pemanggil. Keganasan rumah tangga dan masalah perkahwinan mencatatkan peningkatan yang mungkin disebabkan oleh tekanan kewangan juga. Hadirin sekalian, keadaan ini menjadi tambah buruk dengan kurangnya kemahiran daya tindak, poor coping skill masyarakat. Teori putaran ganas kemiskinan. Tidak semua tahu kot, Profesor. Teori putaran ganas kemiskinan. The vicious cycle of poverty. Kalau kita baca buku The Oscar Lewis, The Culture of Poverty, dah lama orang dah tulis, ya. Dan kita nampak masyarakat kekal dalam kemiskinan di atas kekurangan pendapatan yang boleh diwarisi. Salah satu punca kemiskinan juga merupakan tabiat yang mudah terpengaruh dengan gaya hidup semasa membuat masyarakat terperangkap seperti teori di atas saya sebut tadi, di atas keberhutangan yang tinggi. Sebelum itu, inisiatif kesedaran dari usia awal seperti kempen Do It for Baby atau Do It for Baby ini dilihat mampu memupuk budaya berbelanja dengan berhemah dan amalan menyimpan. Dan KKM melihat usaha murni secara bersama antara Bank Simpanan Nasional dan AKPK ini adalah sangat penting dalam memberi sokongan sosial untuk meningkatkan tahap literasi kewangan di samping membantu meringankan beban terutamanya golongan berisiko seperti belia dan isi rumah B40. Tahniah diucapkan kepada BSN dan AKPK. Dan bagi menjayakan kempen ini, KKM menyokong kempen ini dijalankan di semua hospital awam dan swasta yang mengambil bahagian dengan menyasarkan ibu bapa yang mengikuti kursus pra-natal dan post-natal. Saya difahamkan kempen ini akan dijalankan dengan kerjasama Hospital Chancellor Tengku Muris, Hospital Tengku Azizah, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga LPPKN dan KPJ Damansara Specialist Hospital, iaitu 5 hospital utama yang dipilih yang menunjukkan rekod hampir 3,000 kelahiran sebulan secara purata. Harapan saya agar kempen ini menerima sambutan yang menggalakkan di kalangan ibu bapa. Bayangkan jika 3,000 anak-anak Malaysia mempunyai akaun simpanan setiap bulan, ini sebenarnya membina ketahanan kewangan, resilient society, negara, kerana mempunyai penduduk yang mempunyai persediaan dan perancangan kewangan yang baik hasil daripada literasi kewangan yang tinggi. Di samping itu, saya juga menyuruh semua warga KKM untuk turut sama mengikuti pembelajaran modul pendidikan kewangan secara dalam talian bagi mendapatkan manfaat bersama dalam meningkatkan ilmu pengurusan kewangan, seterusnya memupuk tabiat simpanan dan kesejahteraan kewangan. Di akhir kata, saya ingin mengucapkan syabas sekali lagi kepada barisan kepimpinan BSN, AKPK atas kesungguhan dalam membantu meningkatkan literasi kewangan rakyat melalui kempen seperti ini. Semoga usaha mudi ini berterusan dalam menjamin kesejahteraan kewangan rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Dengan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan sepertinya saya melancarkan kempen Do It for Baby dan skim simpanan baru BSN My First. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk. Minta Datuk untuk terus berada di tengah pentas bagi acara yang seterusnya. Para hadirin, tibalah saat yang kita nanti-nantikan. Upacara pelancaran kempen Do It for Baby dan BSN My First. Baiklah, untuk tetamu kehormat kita di atas pentas, cara kita nak lancarkan kempen ini adalah kita minta untuk Datuk Yunus dan juga Encik Azadin memotong ribbon dalam kiraan 3, 2, 1. Okey, jika semua sudah bersedia, baiklah.
Kita akan sama-sama lancarkan kempen kita dalam kiraan 3, 2, 1. Hadirin sekalian, kini berasmilah sudah kempen Duit for Baby dan DSN My First. Baiklah, kita beri laluan kepada rakan-rakan media kita untuk mengambil gambar. Baiklah hadirin sekalian, kita ke acara seterusnya. Dijemput tetamu kehormat untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita sama-sama saksikan video pelancaran dan juga demo yang telah disediakan. Pihak majlis dengan ini mengumumkan pautan dan tata cara pembelajaran secara rasminya dilancarkan. Untuk makluman bagi warga Hospital Chancellor Tuanku Muhriz, pembelajaran atas talian Duit for Baby ini telah dijadikan sebagai program latihan kursus.
Peserta hanya perlu melengkapkan modul pembelajaran dan hantarkan sijil penyertaan lengkap sebagai rekod latihan khusus pada unit latihan masing-masing. Kami turut menjemput anda semua di luar sana yang menonton, terutamanya di Facebook Live, untuk mengambil peluang keemasan ini. Bersama kita amalkan pengurusan kewangan yang berhemah sebagai budaya hidup. Semoga dengan pelancaran kempen dan produk simpanan terbaru ini dapat membantu ibu bapa muda membuat perancangan kewangan dengan lebih baik dalam memulakan keluarga masing-masing. Untuk pengetahuan para hadirin juga, bagi 10,000 akaun pertama yang mendaftar di SN MyFirst dalam tempoh kempen, peserta akan menerima hadiah tambahan bernilai RM50 yang akan didepositkan ke dalam akaun di SN MyFirst masing-masing. Kempen ini akan berlangsung bermula dari 23 Jun, iaitu bermula hari ini, sehingga 31 Disember 2020. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun, maaf dipinta. Para hadirin sekalian, majlis kita telah pun sampai ke penghujungnya. Ribuan terima kasih sekali lagi diucapkan kepada semua yang hadir. Dijemput para tetamu penghormat untuk ke tingkat 20 bagi jamuan ringan. Bagi hadirin sekalian pula boleh mendapatkan juadah minum petang yang telah kami sediakan di luar auditorium. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk menjemput wakil-wakil tertinggi rakan kolaborasi strategik bagi kempen ini untuk naik ke atas pentas bagi sesi bergambar sebagai tanda penghargaan sama-sama dengan tetamu penghormat kita. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. A. Rahman Siddiq Jamal mewakili UKM. Yang berbahagia Encik Ahmad Zamri Nordin dari Hospital Chancellor Tuanku Mukhlis. Yang berbahagia Dr. Syamsul Anwar Kamarudin, pengarah Hospital Tunku Azizah. Dan juga yang berusaha Encik Hairul Hazli bin Muhammad Akil, wakil dari Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPK. Silakan. Okay, gambar okay? Right. Okay. Kemas. Abu.